Hai, Assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan, pada kali ini cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan tajuk pecahan untuk siri yang kedua. Jom kita lihat apakah soalan yang pertama. Dalam sebuah bakul ada 350 biji telur. 2/5 daripada telur-telur itu telah pecah. Berapa biji telurkah yang tidak pecah? Baiklah, daripada pernyataan yang pertama, ia menyatakan bahawa dalam sebuah bakul, maka cikgu akan lukiskan sebuah petak besar yang mewakili bakul tersebut, di mana di dalamnya terdapat 350 biji telur. Kemudian kita lihat pula kepada pecahan yang diberi, iaitu 2/5. Penyebutnya adalah 5, maka rajak ini akan dibahagikan kepada 5 bahagian yang sama besar. Oleh kerana kita ada 5 bahagian kecil, maka 350 dibahagikan kepada 5 akan menghasilkan 70 biji bagi setiap petak ataupun bahagian yang kecil ini. Kemudian kita tandakan pula maklumat yang diberi lagi, iaitu 2/5, iaitu 2 bahagian telur itu telah pecah. Maka cikgu tandakan 2 bahagian ataupun 2 petak itu sebagai telur yang pecah. Cikgu gunakan simbol P untuk menunjukkan telur yang pecah. Oleh kerana kita dah nampak ada telur yang pecah, maka secara automatiknya bahagian yang tinggal itu adalah baki ataupun dinamakan sebagai telur yang tidak pecah. Cikgu wakilkan sebagai TP sahaja. Apabila siap menanda, kita lihat pula kepada soalan yang ditanya, iaitu berapa biji telurkah yang tidak pecah? Soalan bertanyakan yang tidak pecah, maka kita mesti melihat kepada bahagian-bahagian yang ditandakan sebagai TP, iaitu ada 3 bahagian, 1, 2, 3. Daripada rajah ini kita boleh membuat operasi tambah untuk mencari jawapan kepada telur yang tidak pecah, iaitu 70 tambah 70 tambah 70 sama dengan 210 biji telur. Ataupun kamu boleh membuat operasi darab, iaitu 3 darab 70 sama dengan 210 biji. Kamu kena ingat, untuk menjawab soalan, kita mesti lihat kepada apakah soalan yang ditanya. Kita tidak perlu mencari yang pecah. Kita boleh terus mencari apa yang ditanya. Faham murid-murid? Baiklah, kita ada lagi cara yang lain. Ini bagi untuk mereka yang kurang memahami bagaimana untuk menyelesaikan masalah pecahan. Tapi selepas kamu makin faham dengan kaedah gambar rajah ini, kita akan tengok pula cara-cara yang lebih cepat dan ringkas, menjimatkan masa supaya kamu dapat menjawabnya dengan masa yang terhad. Kita lihat kepada cara yang kedua. Dengan soalan yang sama, dalam sebuah bakul ada 350 biji telur. Cikgu masih lagi melukiskan gambar rajah supaya kita nampak terlebih dahulu cerita yang dinyatakan di dalam soalan ini. Bakul ini ataupun petak ini mengandungi 350 biji telur. Bila kita lihat kepada pecahan ini, kita nampak pecahan penyebutnya adalah 5, maka kita perlu membahagikan
bakul ataupun petak ini kepada 5 petak yang lebih kecil, ya. Di sini kita tak perlu mencari nilai bagi satu petak kecil. Kita hanya menandakan sahaja yang manakah bahagian telur yang pecah dan yang manakah bahagian yang tidak pecah. Okey, kita tandakan 2 yang telah pecah, 2/5 telah pecah. Jadi 2 bahagiannya adalah yang pecah. P ada 2 bahagian, maka secara automatiknya yang lebih itu adalah telur yang tidak pecah. Berdasarkan gambar rajah ini, kamu boleh terus membina ayat matematik, ya. Untuk soalan ditanya iaitu berapa biji yang tidak pecah. Jadi kamu lihat kepada tidak pecah ini ada berapa bahagian. Ya, ada 3 bahagian ataupun 3/5. Jadi kamu boleh terus menulis ayat matematik sebegini, iaitu 3/5 darab 350. Ya, 3/5 dan 350 kamu boleh mendarab terlebih dahulu, kemudian membahagikannya kepada 5. Jawapannya adalah 210. Ini bagi murid-murid yang kurang mahir dengan sifir ataupun cara mempermudahkan pecahan. Bagi murid yang mahir dengan yang mempermudahkan pecahan, kita gunakan ayat matematik yang sama, iaitu 3/5 darab 350, tetapi kita masukkan, ya, terlebih dahulu pecahan yang ditulis ini, di mana kita menggunakan sifir 5. 3/5 bahagi 5 ialah 7, sifar bahagi 5 ialah sifar, 5 bahagi 5 adalah 1, maka 3 darab 70 ialah 210 biji. Ya, masih menggunakan rajah yang sama, tetapi kita tidak perlu mencari setiap bahagian yang kecil, ya. Kita terus membuat operasi darab berdasarkan rajah ini. Jika diminta telur yang pecah, maka kamu perlu mengambil bilangan bahagian yang pecah itu, iaitu 2/5. Jadi berdasarkan gambar rajah ini, kamu sebenarnya boleh menjawab secara terus kepada apa soalan yang ditanya. Jelas murid-murid? Seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menggunakan gambar rajah. Cikgu akan gunakan cara seperti membuat peta minda yang ringkas, ya. Iaitu pertama sekali kita tuliskan dulu, ya, bilangan telur di dalam bakul tersebut, iaitu 350 biji. Kemudian cikgu pecahkan, ya, kepada 2 bahagian, iaitu telur pecah dan juga kepada telur yang tidak pecah. Dalam pernyataan ini telah dinyatakan bahawa telur yang pecah adalah, yang pecah ini adalah 2/5. Jadi cikgu tandakan, pecah adalah 2/5. Maka secara automatiknya, keseluruhan adalah 5 bahagian. Maka apabila pecah 2 bahagian, bilangan yang tidak pecah adalah 3/5, iaitu 5 tolak 2 menjadi 3/5. Daripada peta minda ini, ataupun cikgu namakan sebenarnya kaedah ini sebagai mulut menganga, dan ada juga yang memberi nama sebagai kaedah mulut buaya. Apa-apa sajalah, tapi kaedah ini sebenarnya boleh membantu kamu menjawab dengan lebih cepat, ya. Baiklah, daripada mulut buaya ini, ya, pecah 2/5, tidak pecah 3/5, kita lihat kepada soalan yang ditanya, iaitu berapa biji telur yang tidak pecah. Jelas dinyatakan dia nak bilangan yang tidak pecah, maka kita mesti lihat kepada TP,
bukannya kepada P. Kita terus kepada apa yang ditanya, iaitu TP. TP adalah 3/5 daripada 350 biji. Daripada ada pecahan, di belakang daripada adalah operasi darab, iaitu 3/5 darab 350. Menggunakan cara yang kedua dan yang ketiga yang telah ditunjukkan pada slide yang tadi. Kamu boleh mencari jawapan, iaitu bilangan telur yang tidak pecah adalah 210. Cikgu tunjukkan ayat matematik sahaja. Untuk pengiraan tu kamu boleh menggunakan kaedah yang kedua atau yang ketiga sebentar tadi. Ini adalah untuk kaedah mulut menganga ataupun mulut buaya. Kemudian kita lihat kepada kaedah yang kelima ataupun cara yang kelima, menggunakan soalan yang sama juga. Kita tak perlu membuat mulut buaya, kita tidak perlu melukis gambar, kita hanya menanda pada soalan ataupun pernyataan dan soalan yang diberi. Kita lihat di sini. Pertama sekali dinyatakan dalam sebuah bakul ada 350 biji telur. 2/5 daripada telur itu telah pecah. Kita tandakan terus. 2/5 ini P sebagai pecah. Kemudian soalannya, berapa biji telurkah yang tidak pecah? Tidak pecah kita gantikan sebagai TP. Secara automatiknya ada 5 bahagian keseluruhan, pecah ada 2 bahagian, maka yang tidak pecah adalah baki, iaitu 5 tolak 2 ialah 3/5. Kemudian kita tuliskan ayat matematik mengikut soalan yang ditanya, iaitu bilangan telur yang tidak pecah. Itulah cara yang paling cepat sebenarnya. Jadi jika kamu dah faham dengan kaedah gambar rajah, kaedah buaya tadi, mulut buaya, kamu boleh percepatkan lagi pengiraan kamu dengan menggunakan kaedah yang kelima ini. Untuk kefahaman yang lebih jelas, mari kita lihat contoh soalan yang kedua, iaitu dalam dewan ada 480 orang murid. 3/8 daripada murid itu ialah lelaki. Cari bilangan murid perempuan. Baiklah, untuk menggantikan dewan ini, cikgu lukiskan sebuah petak besar, di mana di dalam petak ini ataupun dewan ini ada 480 orang murid. Murid-murid dalam dewan ini terdiri daripada murid lelaki dan juga perempuan. Kemudian kita lihat kepada pecahan yang dinyatakan di sini, iaitu 3/8. Maka dewan yang besar ini ataupun petak ini kita akan bahagikan kepada 8 bahagian yang sama besar. Untuk mendapatkan bilangan murid bagi setiap bahagian yang kecil ini, kita perlu bahagikan 480 dengan 8, menghasilkan 60 orang bagi setiap petak kecil ini. Baiklah, kita lihat lagi kepada pernyataan, iaitu 3/8, 3 bahagian ialah lelaki, iaitu 3 bahagian adalah murid lelaki. Jadi kita tandakan lelaki sebagai L. Kita tandakan siap-siap dalam petak ni, L ada 3 bahagian. Maka secara tidak langsung yang selebihnya itu adalah murid perempuan. Sekarang kita nampak gambar kita ini jelas,
Kita nak cari lelaki pun boleh, kita nak cari bilangan murid perempuan pun boleh. Tapi kita lihat kepada soalan yang ditanya, iaitu cari bilangan murid perempuan. Maka kita lihat kepada P sahaja. P ini ada 5 bahagian. Kita boleh tambahkan sebanyak 5 kali, iaitu 60 tu 5 kali menjadi 300, ataupun gunakan kaedah darab, iaitu 5 bahagian darab 60 sama dengan 300 orang murid perempuan. Daripada gambar ini sebenarnya kita nampak dengan jelas, ya. Baiklah, kita tengok pula cara yang berikutnya, iaitu kita menggunakan kaedah mulut buaya, ya. Jadi sekarang ni kita dah ada dalam dewan tu keseluruhan murid adalah 480 orang. Kita pecahkan kepada 2 bahagian, iaitu murid lelaki ada 3/8. Secara tidak langsung, secara automatiknya perempuan adalah 5/8. Kemudian oleh kerana diminta mencari bilangan murid perempuan, maka kita perlu lihat kepada P dan darab 5/8 itu didarab kepada dengan 480. Maka jawapannya adalah, kita boleh buat pemansuhan terlebih dahulu. Maka jawapannya adalah 300. Akhir sekali, untuk lebih menjimatkan masa, kita boleh tandakan pada soalan tersebut, iaitu 3/8 ialah lelaki. Kita tandakan L kepada 3/8, ya. Kemudian kita lihat pula kepada murid perempuan, iaitu P, ia sebanyak 5/8. Oleh kerana soalannya meminta mencari murid perempuan, maka kita binalah ayat matematik untuk murid perempuan, iaitu 5/8 darab 480, ya. Menggunakan kaedah pemansuhan ataupun menggunakan kaedah darab dan bahagi seperti biasa. Maka jawapan yang terhasil adalah 300 orang. Jadi cikgu harap dengan perkongsian cikgu pada kali ini, insya-Allah, cikgu berharap sangat-sangat semoga perkongsian ini dapat membantu kamu yang mungkin sangat bermasalah untuk menjawab soalan-soalan sebegini, terutamanya di dalam peperiksaan UPSR, di mana soalan-soalan yang melibatkan pecahan ini sangat banyak ditanya. Oleh itu, ulanglah beberapa kali kaedah ini, pilihlah cara yang terbaik yang menjimatkan masa supaya kamu tidak ketinggalan dalam menghadapi peperiksaan nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.